Betul? Sekejap lagi kita nak kupas dengan lebih mendalam bersama dengan pakar. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita janjikan, kita nak bawa perbincangan berkenaan dengan diet kalori defisit. Apa sebenarnya diet kalori defisit ni? Pernah tak anda mengamalkannya? Kalau secara peribadi untuk saya tak pernah amalkan sebab saya tak pandai nak kira kalori ni. Betul. Kalau nak kira kalori ni memanglah sekarang ni dipermudahkan sebab ada aplikasi-aplikasi kan yang boleh kita periksa dan sebagainya. Tapi itulah kadang-kadang kalau kita nak makan, kita kena kira satu demi Tak satu. sempat. Tak sempat. Lapar. Kadang-kadang kita lapar dan sebagainya kan. Tapi ianya sikit sebanyak mungkin menyumbang juga kepada naiknya kadar kalori dalam badan kita. Baik, kita nak dengar dulu pandangan orang ramai. Apakah kaedah dan diet berkesan untuk sihat dan juga kurus? Silakan. Bagi saya cara pemakanan yang seimbang lah biasanya. So macam kalau kita tengok biasanya kan banyak jenis diet-diet kan kat luar sana kan. Diet ni mostly tentang jaga pemakanan lah. Dan pengambilan makanan yang betul lah. Ikut portion yang betul. Diet seperti yang kita tahu macam pemakanan seimbang supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik kan. Tapi saya rasa untuk diamalkan mungkin itu mencabar. Diet tu kita kurangkan pemakanan lah untuk kurangkan berat badan. Untuk saya generally lah, saya tahu diet suku-suku separuh and kalori defisit lah. Lately ni macam ramai orang start untuk buat kalori defisit right. Diet dia ada dua jenis, diet sihat, diet tak sihat. Kalau jenis yang diet betul-betul diet untuk kurus tu, bagi saya diet yang turun berat terlalu laju tak sihat juga. So bagi saya diet yang betul adalah diet yang sihat. Dia bukan cut terus tak makan, ikat perut, dia terus kurangkan makan. Saya sendiri preferably saya pilih suku-suku separuh lah sebab kat situ kita ambil semua macam karbo ke protein ke semua benda tu lah yang kita ambil. Kalau saya makan ni susah sikit lah, tapi macam saya tak minum air manis lah. Saya cut sugar. Buat masa sekarang lah. Kalau bagi saya, mungkin saya prefer diet suku-suku separuh dengan diet kurangkan gula dalam kehidupan harian. Dekat ni saya buat ni lah, potong gula, banyak makan yang kurang yang goreng lah. Saya lebih prefer diet cut sugar and kalori defisit kot. Tapi actually kalori defisit tu saya baru nak start lah. Saya pun, bagi saya memang jenis yang susah untuk cut sugar. Saya percaya semua orang pun susah. So apa yang saya amalkan adalah saya kurangkan kalori harian saya lah, konsum kalori harian saya. So macam kalau hari ni saya dah ambil breakfast, so saya akan kurangkan makan tengah hari ataupun kurangkan makan malam. Tapi saya akan, memang hari-hari saya memang akan kira kalori berapa banyak saya makan untuk kurangkan konsum kalori saya. Maksudnya kalau makanan tu kita kena kira kalori yang berapa yang kita boleh ambil, kalori intake yang kita kena ambil untuk sehari. Kalori defisit aktiviti harian yang kita buat untuk bakar kalori tak sama dengan kalori yang kita konsum dalam kehidupan harian. Itu saya faham lah. Kalau yang tu kena sentiasa pantau lah. Kalau tak pantau, tak guna juga buat benda tu. Nak kena baca juga kalori dia berapa. Fahaman saya tentang diet adalah defisit kalori lah. Maksudnya kalau contoh saya badan besar, saya patut konsum 1000 kalori, saya makan kurang daripada itu setiap hari. So itu pun bagi saya kira diet lah. Ya, mungkin ada sebahagian daripada kita yang mempunyai definisi sendiri, tanggapan sendiri berkaitan dengan diet ni. Okey, kalau bercakap tentang diet ni, kita ada dua lah, sama ada diet untuk nak kurus, satu diet untuk kesihatan kita. Diet nak kurus ni, kita kena lihat juga untuk kita nak mengawal kalori dalam badan kita. Kalau diet untuk kesihatan ni, kita kena lihat pola pemakanan apa yang kita ambil tu. Okey, baik. Hari ini kita nak bincang terus bersama dengan Dr. Nadia Nazri yang sudah pun berada secara dalam talian.
Pegawai Perubatan dan Jurulatih Kecergasan Bertauliah dari Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Perubatan dan Jurulatih Kecergasan Terima kasih kerana Bertauliah jemput saya. dari Kota Kinabalu, Sabah. Okey, sebelum kita nak mulakan dulu Doktor, boleh tak kita tutup mic dulu sebab kedengaran suara kami berkumandang sekarang. Sebelum kita nak mulakan dulu Doktor, alright. Okey, ini cerita yang saya kira paling ramai nak tahu. Sebab kabarnya calorie deficit diet ini memang tengah popular sekarang. Oh, ya? Dan kebanyakan daripada kita ni ada masalah tak tahu bagaimana nak kira kalori. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Nadia. Doktor boleh terangkan dulu kepada kami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan diet calorie deficit ini dan bezanya berbanding diet-diet yang lain. Kepada kami. Okay, terima kasih dengan soalan tu. Sebenarnya diet ni kebanyakan masyarakat kita faham bahawa diet tu adalah calorie deficit. Maksudnya dia ada restriktif pemakanan. Tapi sebenarnya diet ni adalah cara kita untuk memilih makanan yang terbaik untuk diri kita lah. Maksudnya makanan yang seimbang, cukup makronutrien dan mikronutrien. Deficit, calorie deficit maksudnya kita mengetahui total kalori yang diperlukan untuk badan untuk bekerja dengan optima, dan kalau katakan kita mengambil kalori secara berlebihan, maka berat badan akan menjadi terlebih lah. So kalau melakukan kalori deficit maksudnya mengambil kurang daripada kalori yang sepatutnya perlu diambil. Okey, baik. Jadi kita nak tanya juga kepada doktor, macam tadi pun saya juga berbincang dengan Rena berkaitan dengan kalau kita pergi kedai makan kan, kita bagi diri kita sendiri ni kita rasa macam tak sempat kalau kita nak kira-kira kalori berapa yang kita ambil dan sebagainya, walaupun kita mempunyai kemudahan-kemudahan untuk kita nak kira dan sebagainya. Tapi bagi pandangan doktor sendiri kan, bagaimana agaknya kalau kita ni kalau pergi ke kedai makan ataupun kita nak ambil makanan-makanan dan sebagainya, kita nak tahu yang kalori dalam makanan yang kita ambil itu sesuai dengan tubuh badan kita ni, doktor? Okey, pertama sekali bila kita nak memulakan suatu diet adalah penting kita tahu kalori lah. Kalori dalam badan kita dan keadaan di mana tahap kesihatan kita pada saat sekarang. Kerana BMI kan setiap orang ada berbeza-beza. Ada yang dalam range normal, ada yang terlebih dan ada yang kurang. Betul kan? Betul. So, cara yang paling mudah adalah untuk mengisi kalkulator calorie deficit dekat online, boleh dapat atau dekat blog saya. Ataupun dengan cara pengiraan manual seperti Mifflin ni. Setiap lelaki dan wanita dia ada cara pengiraan dia, dan kemudian setelah dapatkan contoh kalau kita gunakan wanita 10 kali berat badan tambah 6.25 kali ketinggian sekarang tolak 5 kali umur sekarang tolak 161. Bila kita dah dapat nilai itu, kita kalikan dengan aktiviti harian kita. Maksudnya adakah kita memang tak ada buat exercise ke ataupun macam mana. Bila kita dah dapat kalori tu, baru kita boleh plan macam mana adakah kita dalam kategori perlu melakukan kalori deficit atau tak. Itu semua pun berdasarkan daripada BMI. Okey. Doktor, adakah mereka yang mengamalkan diet calorie deficit ini perlu tahu pemakanan yang perlu diambil? Contoh, waktu sarapan, apa yang sesuai untuk diet mereka tengah hari dan juga waktu makan malam. Bagaimana, doktor? Kalau kita dah tahu kalori yang diperlukan, contoh kalau kita nak kurangkan berat badan, contoh katakan Aminah lah, ataupun siapa-siapa lah, Miss A, dia berdasarkan ketinggian dan berat badan, kalori dia pada keperluan kalori dia adalah 1,600. Tapi dia perlu kurangkan berat badan kerana BMI dia adalah tinggi. Jadi untuk dia mencapai BMI yang sihat, kita tahu kan kalau maksudnya BMI yang tinggi, maksudnya kita ada risiko untuk obesiti. Bila kita ada risiko obesiti, kita boleh dapat penyakit diabetes, kencing manis ataupun darah tinggi. Dan semua penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini, penyakit yang terkenal ni, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang boleh dihindari. Kenapa kita tak hindari untuk dapat penyakit tu dan pilih untuk hidup sihat? Betul tak? Betul. So, bila kita dah tahu kalori yang diperlukan, contoh dia 1,006 saat ini kerana BMI-nya tinggi, so dia perlukan kurang kalori deficit, maksudnya dia kena ambil dalam 1,004.
So saranan saya lah, Okey. kalau kita melakukan kalori deficit, kita tak boleh melakukan kalori deficit yang ekstrim. Kita kena kurang antara 200 ke 300 saja. So secara normal puratanya, kalau kita ingin turunkan berat badan adalah 0.5 kilo ataupun 500 gram per minggu untuk kurangkan berat badan. Tapi contoh macam Liana, betul setiap orang yang turunkan berat badan, memang pada pertama kali dia melakukan kalori deficit ataupun sebarang diet, memang penurunan akan sangat nampak pada bulan yang pertama. Okey. Kemudian Ketara ya? Perlahan-lahan badan kita akan kurang, tak nampaklah angka yang besar tu. Kerana badan kita sangat efisien. Tuhan dah jadikan macam tu, Allah dah jadikan. Dia memang akan beradaptasi dengan apa yang kita makan dan dia takut kita, adakah saya sedang sakit, jadi saya kena menjaga diri saya untuk tak menurun secara drastik. Kerana itu tidak normal. Betul. Kalau turun agak drastik membahayakan kesihatan tubuh badan kita jugalah kan. Okey, kepada anda semua penonton, kalau ada di antara anda yang nak ajukan pelbagai soalan berkaitan dengan diet dan sebagainya, boleh ajukan soalan ataupun boleh tengok dah dekat Facebook boleh, ataupun anda boleh telefon 0377261603. Anda boleh telefon dan juga anda boleh hantarkan di Facebook soalan-soalannya. Okey, nak tanya kepada doktor lah kan. Doktor, kadang-kadang ada di antara kita ni yang kata nak kurus ke, nasihatkan, mereka ni mengamalkan pelbagai jenis diet lah, sebab diet ni ada macam-macam jenis diet. Tapi ada di antara kita juga yang salah jenis-jenis diet tu. Macam tak kena lah. Dia dah cuba IF, dia dah cuba Atkins dan sebagainya. Tapi macam still ataupun tetap juga tak turun. Dan juga mereka juga mungkin cuba untuk diet kalori deficit ni. Jadi macam mana kita nak kena pasti tubuh badan kita ni sesuai untuk diet yang jenis apa, doktor? Sebenarnya setiap manusia ni berbeza dan setiap cara badan kita nak beradaptasi dengan sesuatu diet tu adalah berbeza. Jadi yang paling penting adalah cara pemilihan makanan tu sendiri. Dan jangan melakukan diet yang terlalu ekstrim. Kerana diet yang terlalu ekstrim, apa yang terjadi? Akan terjadi gangguan pada hormon yang sangat, dia akan backfire pada badan kita. Kemudian selain daripada gangguan hormon, kita juga akan kehilangan otot. Dan otot tu sebenarnya sangat penting untuk kita membantu tubuh badan kita tu membakar kalori. So kalau kita kehilangan otot, walaupun kita makan kan. Jadi contoh kita waktu mula-mula kita dah buat diet Atkins ke ataupun restrictive calorie, maksudnya kalori deficit yang ekstrim, kita dah kehilangan otot dan tiba-tiba kita betul dah berjaya dan yo-yo sebabkan craving, sebab salah. Jadi apa yang terjadi apabila benda ni terjadilah kan, dia sekejap, saya dah terlupa saya cakap bagian apa ni. Kalau kita terlampau melakukan diet ekstrim, kita kehilangan otot kan. Jadi otot tu membantu dalam untuk membakar kalori. So kalau benda tu terjadi yo-yo, kita dah hilang otot. Dan bila kita makan benda yang sama, kita yang kalori deficit yang sama, tubuh badan kita dah tak boleh membakar makanan tersebut. Jadi akhirnya kita pun, kenapa aku melakukan diet A tapi tak berjaya seperti sebelum ni? Sebab kita dah kehilangan otot. Sebab tu dalam melakukan sebarang diet adalah penting pemakanan dan juga kita membina otot dengan melakukan olahraga lah, senaman. Bila doktor menyentuh tentang penting kita ketahui pemakanan, kami juga nak ambil kesempatan ni. Maksudnya awak tak nak tahu ke makanan awak sesuai? Sebab saya rasa penting juga kita tanya doktor. Doktor secara peribadi, saya memang tahun ni nak turun 5 kilogram. Banyak tu. Tetapi mungkin kita nak mulakan dengan lebih mudah sarapan yang sesuai untuk saya dan juga untuk Faid. Kalau boleh kita nak ke sudut sebelah sini, sebenarnya Cik penerbit kita dah sediakan antara menu-menu sarapan untuk pagi ini, doktor. Kami dah kongsikan sebenarnya maklumat kepada doktor dari segi berat badan kami, ketinggian kami, nak tahu aktiviti senaman. Aktiviti senaman, nak tahu juga berapa banyak kalori yang kita perlukan untuk sarapan. Apa yang ada hari ini, Faid? Okey, apa yang ada hari ini ada dua jenis menu-menu yang sesuai sarapan untuk saya dan juga Rena. Macam saya sendiri kalau ada perhatikan, saya dah bagi dah saya punya berat badan, ketinggian dan sebagainya. Ini saja yang sesuai untuk saya menurunkan berat badan saya. Ini saja. Ini semua saya. Betul, ini saya.
Sebab apa? Sebab apa saya memang memerlukan buah-buahan untuk kata orang tu memberi kasih tenaga lah. Okey. Dan makanan ni doktor, memang doktor sediakan untuk saya ni, saya makan pagi ni sampai bila doktor? Sampai tengah ibu. Boleh cerita tak dalam balang tu apa? Okey, doktor ceritalah. Okey doktor, mungkin boleh ceritakan sikit apa yang ada di dalam balang ni selain pada buah-buahan ni? Okey, pemilihan hari ni diet untuk sarapan untuk Faz dan juga Rina adalah cara sarapan yang sangat mudah dilakukan. Maksudnya kita boleh meal prep dan rancang dari awal. So untuk Faz, kita lakukan overnight oat. So overnight oat ni kalau buat satu kali pun boleh tahan 3 hari tau Faz. So untuk Faz adalah kita menggunakan oat, almond milk, chia seed, lepas tu buah-buahan. So dekat situ ada karbohidrat kompleks, ada omega 3, ada protein. So memang dia dah cukup. Dan kenapa saya pilih chia seed tinggi omega, sebab dia sangat bagus untuk orang lelaki. Kerana lelaki mempunyai risiko mendapat penyakit jantung lebih tinggi berbanding wanita. Tapi resepi ni pun sesuai juga untuk wanita. Sebab tak kala wanita umurnya sudah semakin meningkat, kirakan dia dah perimenopause, menopause kan? Risiko untuk mendapat sakit jantung tu sudah hampir sama dengan lelaki. Okey, jadi overnight oat ni kita nak tengok campuran buah-buahan. Fat boleh pilih. Dia boleh pilih ke ataupun ambil semuanya, doktor? Boleh pilih, nak ambil semua pun boleh. Okey, saya ambil semua. Dia senang je, campak-campak je Fat kan? Strawberry, blueberry dan juga ni dia honeydew. Kenapa meletak? Betul nak minum. Saya biasa nasi lemak je pagi-pagi breakfast. Okey, banyak mana doktor yang disarankan untuk saya ambil pagi ni? Boleh ambil satu cawan tu sesuai? Satu gelas tu. Penuhkan ke cawan saya? Ya, betul. Oh, penuhkan. Penuhkan. Janganlah penuh sampai tumpah. Okey. Ini cabaran di minggu pertama. Kalau bila bercakap tentang overnight oat ni, ramai yang itu tanggapan mereka. Okey. Tambah buah lagi. Cepat saya tak sabar nak buat breakfast hari ni. Okey. Okey. Kacau ya. Okey, jadi kita makan. Okey, ni ambil blueberry dulu. Sihatnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali sebenarnya saya makan. Okey, boleh teruskan nampaknya doktor. Susu badam. Saya ingatkan macam dia punya rasa macam tak menyelerakan ke apa, tapi awak boleh makan hari-hari lah ni. Boleh. Dia punya yang bagus. ni dia tak manis sangat. Tapi manis dia datang daripada buah-buahan ni secara semula jadi. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Okey. Sampai saya habiskan breakfast saya, sarapan saya ni. Okey, ni saya tak sabar ni. Fat, ada 2 barang saja, tapi saya nampaknya meriah di sini. Kalau diikutkan, ini dah disediakan telur rebus yang dah pun dihancurkan ya, doktor, bersama dengan yogurt dan juga sedikit garam dan juga lada hitam. Dan kita ada salad, tomato kat sini. Ini kita skip sekejap dan juga roti. Apa yang kita lihat sekarang ni berdasarkan maklumat perkongsian yang kita beri kepada doktor, ini yang disarankan. Doktor mungkin boleh cerita sikit sarapan saya ini yang berbeza daripada Fat. Betul. Sebab daripada info yang saya dapatkan, ketinggian, berat badan, umur dan juga aktiviti adalah berlainan. Dan juga kalau wanita ni sebenarnya sesuai je lah. So kita pilih ni untuk Rina, wholemeal bread ni. Sebab bagi wanita ni, kita masalah adalah hormon. Wanita tu memang dia mudah sangat terganggu disebabkan hormon dan wanita kita cepat nak naik berat badan. Betul kan? Setuju. Yang paling penting. Betul. Sebab tu saya pilih pemakanan ini untuk Rina. Macam wholemeal bread ni, dia mempunyai GI yang sangat rendah. Jadi bila Rina makan, kadar insulin dekat badan tu dia tak akan spike naik. Dia akan perlahan-lahan, jadi just nice kita akan rasa macam kenyang je. Okey. Penting kita kena taruh dengan telur tu. Telur tu as protein. And yogurt tu juga protein. So saya nak high protein untuk Rina supaya Rina boleh bina otot dan juga meningkatkan imunisasi dalam badan. Tapi janganlah kita makan tak sedap kan, tak ada garam, tak ada black kena pepper. berasa lah ya.
pemakanan sihat ni bukan makan yang tak sedap tau. Pemakanan sihat ni sebenarnya makanan dia sedap-sedap je. Cuma Setuju. kita kurang ilmu macam mana memilih cara pemakanan dan penyediaan yang betul. Dan yang paling penting kena letak sayur-sayuran, Rina, Okey. sebab kita memerlukan fiber. Fiber daripada sayur-sayuran ni sebenarnya sangat baik untuk gut, untuk dalam usus kita. Kita ada bakteria baik tau dalam usus. Dan bakteria yang baik ni, kalau kita cernakan dorang akan makan serat-serat ni, maksudnya dorang akan membiak dengan baik dalam badan. Dia sebenarnya membantu untuk memberikan kesihatan dan boleh menyebabkan kita kurang craving, juga boleh badan tau. Okey, doktor nak tanya, sebab ini kita dah letak dengan yogurt kan. Biasalah kalau hari-hari nak makan macam ni mungkin cabaran jugalah kan sebab selera yang sama. Tapi katakanlah kalau saya nak tambah dengan baked beans ataupun saya nak tukar kepada telur mata bersama dengan sausage ni, boleh ke sebenarnya? Okey, bagi saya Rina ya. Ya. Kalau macam pemilihan contoh macam telur goreng, bagi saya okey. Perbezaan antara kalori telur rebus dengan telur goreng, telur rebus kirakan kalau satu biji tu lebih kurang 70 ke 90, tengok kalori lah, tengok dia punya besar dia. Tapi kalau kita dah goreng, kalori dia akan sedikit tinggi. Maksudnya 90 ke 110 macam tu. Tapi kita boleh untuk makan, tak ada masalah. Asal kita tahu kalorinya. Kemudian kalau nak sedapkan, tambah sriracha. Boleh Boleh. Sebab tu banyak ilmu rakyat Malaysia tak tahu. Sebenarnya sangat mudah untuk kuruskan badan dengan ilmu dan tak perlu makan tak sedap. Cikgu pula doktor pun dah terangkan. Kalau untuk sausage, saya cuma kurang setuju. Kerana sausage ni dia trans fat, dia adalah processed food. Processed food ni long term bila kita makan, dia akan menyebabkan inflamasi pada badan. Bila terjadi inflamasi pada badan, maka terjadilah pelbagai jenis penyakit. Sebab tu ada orang yang kena macam celiac disease ataupun Baik. Doktor sikit. Okey, anda kata kalau dekat rumah saya tak ada buah-buahan macam ni, saya boleh gantikan dengan buah-buahan apa, doktor? Apa-apa buah-buahan boleh. Tak kisah. Pisang tu, pisang okey. Boleh. Kismis semua tu boleh doktor? Okey. Cuma apabila kita mengambil makanan, kita kena dalam moderation. Okey. Dan paling penting kan, kita lupa tadi nak cakap kan. Apa dia? Contoh kalau kita kat luar, takkan kita macam mana kita nak tahu berapa kalori makanan yang kita ambil. Paling penting adalah cara pengambilan makan tu, portion intake. Contoh macam kalau karbohidrat macam nasi, kita just ambil segenggam je. Segenggam ni ikut kita punya tangan tau, jangan ikut fat tangan saya kecil. Kalau tangan kecil, so itulah dia karbohidratnya. Tapi untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, ni semangkuk dua tangan. Macam doa. So kalau protein, kita macam mana ni? Hilang. Ni, setapak tangan ni. Besar tapak tangan ni ya. Dan kalau macam lemak baik ni, kita kena ambil contoh lemak baik, omega, avocado, macam ikan tu semua, tu omega 3. Yang bagus lah, lemak yang baik untuk badan, untuk turunkan kolesterol. Dan boleh, kalau kita makan omega 3 ni, kita boleh burn fat dekat, especially dekat bahagian perut tu. Okey, baik. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini daripada Dr. Nadia, yang pastinya insya-Allah doktor kami akan mulakan sarapan kami dengan makanan yang sihat ini, mudah-mudahan dapat menurunkan berat badan. Terima kasih kami nak ucapkan. Nak tahu dia punya Facebook ke Instagram ke apa? Nak tahu tentang diet bagaimana doktor? Okey, terima kasih. Untuk rakyat Malaysia, boleh membaca secara percuma ilmu perkongsian saya di blog www.nadianazri.com. Saya kongsikan ilmu dan juga resepi sihat dekat situ. Baik. Saya tu akan pergi nanti tengok. Samalah saya pun. Terima kasih. Saya tak boleh nak curi sarapan Nana, tak boleh nak ambil. Terima kasih Dr. Nadia Nazri, Pegawai Perubatan dan Jurulatih Kecergasan Bertauliah, berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Anda juga pastinya ini boleh menjadi satu suntikan inspirasi lah, nak mulakan kehidupan yang lebih sihat. Pastinya kena mulakan dengan sarapan yang sihat. Betul. Saya akan mulakan sarapan yang sihat bermula hari ini. Pada hari ini. Memang sedap. Okey, jadi anda pun boleh cuba juga dekat rumah. Okey, kita berhenti berehat dan lepas ni kita nak bersama dengan salah seorang artis.